kelas sebelum ni kita dah habis subtopik yang pertama, okay, 1.1. Jadi hari ini kita akan sambung subtopik yang kedua, 1.2, resolving vector. Bukan resolving vector, skala and vector. Okay, skala and vector. Okay, kita buatlah skala and vector, ya. Okay, so first kali definition of scalar quantity. So scalar quantity is defined as a quantity with magnitude only, right? Okay, for example, mass, time, temperature, pressure, current, work, energy, power, and etc. Manakala vector quantity is defined as a quantity with both magnitude and direction. Jadi itu perbezaan di antara skala dan vektor, di mana vektor ada direction dan skala tak ada direction. Okay, so kedua-dua ni adalah physical quantity. Okay, so example for vector is displacement, velocity, acceleration, and sebagainya lah. Okay, dalam kes ni skala dia magnitude saja, so dia tak banyak perkara lah yang boleh dibincangkan tentang skala. Tapi vektor, selalunya vektor ni dia lebih banyak benda yang kita boleh bincangkan lah. Okay, sebab dia melibatkan magnitude dan direction. Okay, first kali vector can be represent as arrow. Okay, kita boleh wakilkan vektor kita sebagai arrow, di mana length of an arrow is the magnitude, manakala direction of arrow is the direction of vector A. Okay, so kalau kita ada arrow tu, panjang dia adalah dia punya magnitude, dan dia punya direction anak panah tu kat mana dia pergi, itu adalah dia punya direction of vector. Okay, contohnya kalau kita nak lukis sesuatu vektor kan, okay, satu tu vektor, contoh vektor force lah, ya, force. Okay, contoh saya nak tarik box ni ke kanan 60 Newton, ke kiri 10 Newton. Okay, so macam mana saya nak represent vektor tersebut? So saya akan lukis lah. Okay, lukis yang ini dan yang ini. Ini nak menunjukkan yang kanan ni lagi besar lah. Okay, ini berapa saya cakap? 40 Newton. 40 Newton. Ni 10 Newton. Okay, contoh macam mana kita nak represent sesuatu vektor. Okay, walaupun tak ada nombor dekat sini, kan, tak ada value dia, tapi kita tahu melalui arrow tu, mana arrow yang lebih panjang, maksudnya magnitude dia lebih besar. Okay, so ini adalah simbol untuk vektor. So kita boleh sama ada macam ni ataupun macam tu lah. Simbol dia sama ada kita letak ni, okay, ataupun V sahaja, ataupun V bawah. Okay, ini adalah simbol untuk apa-apa kuantiti, vektor kuantiti. Okay, mana-mana pun boleh diguna pakai. Okay, kemudian ini vektor secara apa kita panggil secara umum lah. Kalau magnitude of vector pula, kita sama ada kita buat macam kosong sahaja, ataupun kita letak modulus. Okay, nak menunjukkan magnitude of vector. Dalam ni magnitude of velocity lah. Okay, tak apa. Okay, two vectors equal if both magnitude and direction are the same. So kalau kita ada dua vektor, arrow dia panjang dia sama, direction dia sama, maksudnya kedua-dua vektor tu adalah sama. Okay. If vector A is multiplied by a scalar quantity, then vector A is Ka. Okay, vector is multiplied by scalar, then vector is Ka. Okay, so ini nak menunjukkan okay, kalau satu kuantiti, kalau vektor skala,
Okey, hasil dia akan jadi vektor. Okey. Kalau skala darab dengan skala, hasil dia adalah skala juga. Okey, ataupun vektor darab dengan vektor, hasil dia adalah skala. Okey, ini adalah formula. Kalau awak tak ingat sesuatu physical quantity tu, sama ada dia tu vektor ataupun skala. Okey. Tapi kalau awak hafal tak ada masalah lah. Contohnya macam kita ada momentum. Soalan tanya momentum skala kuantiti ataupun vektor kuantiti. Okey, so momentum dia punya formula dia adalah mv. Okey, mv. Okey, contohlah awak tak ingat, tak hafal momentum ni vektor ataupun skala. So awak boleh tengok dekat sini kita boleh gunakan rule yang ni lah. Okey, kita boleh gunakan rule yang ni. Kita tahu mass dia tak ada direction, so dia adalah skala, dan velocity adalah vektor. Jadi kalau skala darab dengan vektor, dia akan jadi vektor. Okey, vektor darab dengan skala jadi vektor. So momentum adalah vektor kuantiti. Okey, ataupun contoh lain, okey, work sama dengan F times displacement. Okey, kita tak tahu work ni skala ke vektor. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Okey, force adalah displacement. Force adalah vektor kuantiti. Dan displacement adalah vektor kuantiti. Jadi kalau vektor darab dengan vektor, dia akan jadi skala. So yang ni lah, kita ambil yang ni lah. Vektor darab vektor dari skala. Okey, so itu sedikit. Inilah kalau tak ingat lah, kalau tak hafal. Sebab selalunya orang work ni orang selalu confuse. Dia skala ke ataupun vektor lah. Work ni sama juga dengan energy. Tapi energy sebenarnya adalah skala, dia tak ada direction. Okey. So itu sedikit tips lah. Sekarang kita pergi pula direction of vector. So ini cara-cara macam mana vektor tu, direction of vector tu kita bagi tahu. Macam mana kita nak bagi tahu sesuatu direction of vector. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cara macam mana kita nak bagi tahu direction of vector, direction of sesuatu vektor tu. Okey, pertama sekali kita akan menggunakan direction of kompas. Okey, rasanya semua orang tahulah kompas kan. Okay, north, south, east, west. Okey. So sama ada kita gunakan direction of kompas pun boleh. Contohnya a car travelling 50 km/h north. Maksudnya apa? Maksudnya kita punya kereta tu bergerak ke sana lah, north. Okay, 50 km/h north. Itu cara macam mana kita nak bagi tahu yang suatu benda itu adalah vektor kuantiti. Kita kena bagi tahu kedua-dua dia. Kita kena bagi tahu dia punya direction dan juga kita kena bagi tahu dia punya magnitude. Okay, 50 km/h tu adalah dia punya direction, dan to the north tu adalah dia punya direction. Apa saya cakap ni? 50 km/h tu adalah dia punya magnitude, dan to the north tu adalah dia punya 50 km/h to the north. Okay, so ini dia punya, nak menunjukkan dia punya direction. So ini adalah dia punya magnitude. Okay, so kalau dalam soalan pun selalunya kita boleh nampak perbezaan dia. Cara dia bagi tahu. Okay, contoh dalam soalan soalan kalau dia bagi tahu the speed of the car is 50 km/h. Titik. So itu dia nak bagi tahu benda tu adalah speed lah. Speed adalah skala kuantiti. Okay, kalau dia nak bagi tahu velocity, dia akan bagi tahu the velocity of the car is 50 km/h to the north. So nampaklah perbezaan dia kan.
Okay, kalau velocity dia akan bagi tahu kedua-dua dia arah dan juga magnitude. Kalau skala dia akan bagi tahu magnitude sahaja. Okey, itu yang pertama, macam mana kita nak tentukan direction of vectors. Yang kedua, kita akan gunakan angle with a reference line. Okey, dan reference line tu selalunya adalah axis Y ataupun axis X. Tapi most probably kita akan gunakan axis X lah. Okey. So a boy throws a stone at a velocity of 20 meter per second, 50 degree above horizontal. Nampak? Dia bagi tahu at a velocity. Dia bagi tahu dah. Dia nak bagi tahu kita tentang velocity. So dia kena bagi tahu magnitude dan juga direction. So direction adalah 50 degree above horizontal. Ini salah satu lagi cara macam mana kita nak tentukan, kita nak bagi tahu direction. Okay, 50 degree above horizontal adalah angle with reference line. So reference line kita adalah horizontal line ni, ataupun ni horizontal line. Okay, ataupun x axis. Okay, sama ada 50 degree above x, positive x axis ataupun 50 degree above horizontal. Okay, mana-mana pun boleh. Ni yang kedua. Okay, saya buat star kat sini sebab most of the time kita akan gunakan dia ni, angle with the reference line ni sebagai kita punya direction. Okey, yang ketiga, kita menggunakan Cartesian coordinates. Okey, Cartesian coordinates. Ini macam koordinat biasalah, koordinat. Yang tahu kan koordinat yang ada x dan y tu. Okey. So contoh kalau kita ada okey, ada gambar dia macam ni. Okey. So dia punya koordinat tu boleh kita cakap dia sebagai dia punya direction lah. Okey, ni koordinat dia 1, 5. Okey, kat sini 1, 5. So yang cara kedua, cara ketiga lah, menggunakan Cartesian coordinate. Yang ni kita tak pakai lah. Kita tak pakai dalam kita punya ni syllabus. Okey, yang seterusnya adalah polar coordinate. Polar coordinate ni dia lebih kurang macam reference line je. Cuma dekat sini dia punya starting point dia sentiasa dekat sini. Starting point of the angle tu. Angle tu start daripada mana? Sentiasa daripada point yang sama, iaitu dekat sini lah. Okey. So cara nak tulis dia punya vektor dia macam ni. Okey. Kat depan ni dia punya magnitude. Dekat belakang ni angle ni dia punya direction. Okey. So kalau kita ada macam tu punya vektor, so magnitude 30 Newton dan dia punya angle adalah 150 degree. So ini cara yang kedua, polar coordinate. Ini pun kita tak pakai dalam syllabus kita. Okey, dan yang seterusnya, yang terakhir adalah kita menggunakan sign sahaja. Okey, kalau ke kanan, right, up, down, left. Okey, kalau satu objek tu pergi ke kanan, kita akan cakap dia positif. Kalau dia ke kiri, dia negatif. Okey, kalau dia ke atas positif, kalau ke bawah dia negatif. Okey, itu sign. Sign yang ini selalu kita gunakan. Okey, so ada dua lah sebenarnya. Dua yang selalu kita pakai dalam syllabus, iaitu angle with reference line dan juga positif ataupun negatif sign. Okey, so itu sign of vector, cara nak tentukan dia punya direction. So sekarang kita masuk kepada addition of vector. So dalam addition of vector ni kita akan belajar cara untuk kita tambah vector pertama sekali secara grafik, dan yang kedua through calculation. Okey, yang pertama secara grafik dan yang kedua cara calculation ni addition of vectors. Okey, so kita tengok yang pertama dulu secara grafik macam mana kita nak tentukan dia punya addition of vector ni. So contoh
Okay, sebelum tu ada dua method dua method. Sama ada kita gunakan parallelogram method ataupun triangle method. Okay, cara yang pertama parallelogram. Contoh kita ada vektor A yang begitu dan vektor B yang ke atas. Okay, A yang begitu, vektor B yang ke kanan lah, dia ada angle sikit tu kan. So kalau kita gunakan parallelogram method, so kita kena start daripada point yang sama. Okay, saya buat ni, start from the same point. Okay, so A dan B tu kita akan daripada point sama. Saya lukis kat sini contoh sini A. Okay, daripada point yang sama ni saya lukis pula B. Macam tu. Okay, kemudian apa yang kita buat? Kita akan buat dotted line dan panjang dia mesti sama macam A. Kita buat panjang sama macam A dan dia punya direction pun sama macam A juga. Kemudian B pun sama, dekat hujung A ni kita buat macam B ni. Okay, sama, direction sama, panjang dia pun sama. Lepas tu apa yang kita buat, dia punya end point ni, okay, kita akan tarik daripada starting point tadi ke titik pertemuan kedua-dua point tadi. So dapatlah vektor yang tengah-tengah ni adalah A plus B. Okay, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, triangle method. Okay, kalau triangle method pula senang sahaja. A, mula-mula kita lukis vektor A dulu. Kemudian dekat hujung vektor A kita terus lukis vektor B. A, mula-mula lukis vektor A. Okay, di hujung vektor A sambung terus kita lukis vektor B. Okay, jadi apa dia punya addition dia? Apa dia punya hasil? Ni start dekat starting point A ni, kita akan terus ke end point B. Teruslah kita dapat hasil tambahan ataupun resultant vektor untuk kedua-dua vektor ini. Okay, secara peribadi saya lebih suka menggunakan triangle method sebab dia lebih mudah lah, dia lebih simple cara nak lukis dia lah. Okay, so yang ini dia nak bagi tahu A plus B is equal to B plus A. Okay, kalau A plus B maksudnya kita start daripada A dulu, lepas tu baru kita tambah dengan B. Kalau B plus A, kita akan start daripada B, lepas tu tambah dengan A. Tetapi hasil dia masih sama lah. Okay, masih sama panjang. Yang ini dengan yang ini sama sahaja panjang dan direction dia. Okay. Okay, contoh exercise 1.3. Vector A with magnitude 8 units is directed 45 degree above positive x-axis. Vector B with the same magnitude is directed along the negative x-axis. Use graphical method and suitable scale to determine the A plus B. So kita ada A 45 degree above positive x-axis. So kalau ada, saya lukis ni dia nak menunjukkan apa? Dia menggunakan angle with reference line lah ni. Okay, ni dia punya magnitude, ni dia punya direction ni. 45 degree above positive x-axis. So ni positif, ni x-axis, ni y-axis. So ni positif, ni negatif lah. So kita punya vektor E adalah dekat sini lebih kurang lah. Di sini 45 degree. So ni vektor E. Manakala vektor B pula directed along the negative x-axis. So ni negatif dia. So dia macam tu. Okay. So kita ada dah dua vektor di situ, A dan B. Jadi dia tanya determine A plus B. Okay, sekarang cuba awak buat dulu. Di dalam kertas, ambil kertas, awak lukis, cuba lukis dulu A plus B. Macam mana lupa dia.
Nanti kita compare dengan saya punya jawapan, tengok sama ataupun tidak. Okey, dah kita tengok sama tak awak punya A plus B dengan saya. So kalau A plus B, kita start dengan A lah yang ini ya. Okay, so A kita naik ke atas, kemudian B. Daripada A kita sambung, saya gunakan triangle method B. Jadi hasil dia daripada starting A ke hujung B, dia A plus B. Okay, so inilah dia punya resultant vector. Okay, ataupun hasil tambah A plus B. Okay, sama tak? Sama. Okay. Okay, itu kita dah buat resultant vector, addition of vector menggunakan grafik. Okay, kemudian kita akan masuk pula macam mana kita nak kira dia menggunakan calculation pula. Okay. Okay, vector in 1D. 1D vector lies at a certain axis on D. The axis involved in either x or axis. For x axis, the 1D vector is either directed to the right, to the left. 1D vector is either directed upward and downward. The sign convention are shown in the figure below. Ini yang saya bagi tahu tadi lah. Okay, so ni axis kita x dan y axis, positif ke kanan, negatif ke kiri. Okay, untuk y axis pula, atas positif, bawah negatif. So kalau kita ada axis macam ni, ini kuadran yang diwakili oleh mereka lah. Kuadran 1, 2, 3 dan 4. So kena hafal lah kuadran ni. 1, 2, 3. Tapi tak payah hafal tak sebenarnya. Tak payah hafal tak. Okay, sekarang kita pergi cara macam mana kita nak tapi sebelum tu kita buat ni lah 1D dulu. Okay, resultant vector between a pair of 1D vectors. Okay, sekarang kita tengok case ni, case one dimension punya case. Okay, macam mana kita nak add, macam mana kita nak tambah. Okay, okay, lebih daripada satu vektor, kita nak cari dia punya vektor bersih ataupun resultant vektor dia. Okay, so kita gunakan teknik addition of vector lah. Okay, contoh saya ada F1, okay, force 1 30 Newton dan F2 50 Newton. Okay,
Jadi kita punya resultant vector sama dengan F1 plus F2. Okey, tapi kalau kita tengok dekat atas tadi, kalau objek tu ke kiri, okey, vektor tu ke kiri dia akan jadi negatif. Jadi 30 ni dia akan jadi negatif 30. Okey, macam tu. Plus dengan 50. So hasil dia kita akan dapat 20 Newton. So hasil addition vector ataupun kita panggil resultant vector ni, kita panggil resultant vector ni. Resultant vector. Okay, 20 Newton. So resultant vector kita akan dapat macam itulah hasil dia. Kalau secara grafik, kalau kita nak lukis, dia akan jadi kalau ni axis kita kan, so dia akan jadi macam tu, 20 Newton. Saya lukis cantik sikit. Okay, saya lukis dia punya axis dulu. Okay, so 20 Newton ke sana. Okay, ini kita panggil vector diagram. Okay, vector diagram ni adalah diagram of vector of the resultant vector. Okay, awalnya macam ni. So dua-dua ni apa hasil dia? Inilah hasil dia. Ni secara diagram lah. Ni calculation dia macam ni. Okay, so yang kedua pula, kita tengok satu, kita ada 60 S1. Kalau S kita guna S lah. Okay. Okay, ni tanda summation lah. Summation tu addition lah. Sx sama dengan S1 plus S2. So S1 berada dekat negatif punya side. So dia jadi negatif 60 plus 25. So jawapan dia kita akan dapat 35 meter. Okay. So resultant vector diagram dia jadi macam tu lah. Dia positif, jadi ke kanan 35 meter. Okay. Dan yang terakhir sekali, okay, kita ada dekat y axis. Okay, kita punya ni adalah dekat y axis. Jadi kat sini sy lah, S1 plus S2. S1 kita positif sebab dia ada dekat atas 65. S2 kita dekat bawah, so jadi negatif 25. So 65 minus 25 kita dapat 40 meter. Jadi kita punya vector diagram adalah begitulah. Okay, 40 meter. Okay, so far macam mana 1D? Okay tak? Senang kan? Boleh faham ke? Boleh. Okay, tak dah. Bagus. Sekarang kita tengok juga macam mana kalau kita nak tambah dua vektor, tapi dua vektor tu tidak berada dalam dimension yang sama. Okay, so first kali kita kena resolve suatu vektor lah. Okay, sebelum kita buat benda yang saya nak cakap tadi, kita nak cari resultant vektor tapi kita nak tambah vektor tu, first kali kita kena tahu macam mana kita nak resolve sesuatu vektor. Okay, resolve ni maksudnya apa? Maksudnya kita pecahkan sesuatu vektor tu kepada komponen y dan komponen x. Okay, simple saja. Okay, contohnya saya ada ini. Okay, saya lukis kat tepi yang baru lah. Okay, saya ada ni axis x dan y. Contoh saya ada, macam dalam gambar saya lukis sedikit macam dalam gambar. Saya ada vektor R. Apa yang dimaksudkan dengan resolving vector? Maksudnya vektor R ni dia tak berada dekat atas Y ataupun atas X. Tapi kita boleh resolve, kita boleh pecahkan dia kepada
X komponen dan Y komponen. Okey, so guna color lain sikit. Okey. So kita boleh pecahkan dia kepada Rx dan juga Ry. Okey. Kemudian macam mana kita nak tahu nilai Rx dan Ry ni, nilai dia macam mana? Kita akan menggunakan trigonometri lah, trigonometri. Di mana cos theta is equal to adjacent divided by hypotenuse. So dalam kes ni, kalau kita lukis triangle triangle macam tu. So kita ulang balik apa yang awak belajar dalam kelas matematik. Ni hypotenuse. Kalau ni kita punya theta lah. Okay, ni hypotenuse. Ini adalah kita punya opposite. Dan ini adalah kita punya adjacent. Okay, hypotenuse, opposite, adjacent. So dalam ni, dalam kes resultant ni, kes vektor yang ni pun sama. Okay, so X kita akan jadi kita punya theta kita kat sini. Okay. So, ini adalah kita punya R. Ini kita punya Rx. Dan ini kita punya Ry. Okay. Boleh faham ke apa yang saya buat ni? Boleh. Boleh, sir. Untuk dapatkan Rx. Okay, sebab Rx ni adalah adjacent. So, formula untuk adjacent yang ni. Cos theta is equal to adjacent bahagi hypotenuse. Okay. So kalau kita masukkan, kita tukarkan adjacent dengan hypotenuse kepada Rx dan R, kita dapat cos theta equal to Rx divided by R. So kita akan dapat Rx equal to R cos theta. Okay. Untuk Ry pula, kita guna sin. Sebab Ry adalah opposite. Okay, so pecah toa kan. Okay, sin theta equal to opposite divided by hypotenuse. Opposite kita adalah Ry bagi R. So Ry equal to R sin theta. Okay. Okay, boleh. So itu nilai Rx. Macam mana kita akan saya bagi tahu, saya ulang balik. R ni tak berada dalam axis mana-mana, jadi kita boleh pecahkan dia, kita boleh resolve dia kepada X komponen dan juga Y komponen. Cara nak cari Rx, kita gunakan formula ni, Rx itu R cos theta, dan cara nak cari Ry, kita gunakan Ry equal to R sin theta. Okey, so itu kalau dia punya angle dekat sini. Okey, angle dia dekat sini. Okey, kalau angle dia sekarang ni, angle dia dekat sini pula. So dia sekarang lain sikit lah cara dia. Okey, kalau angle dekat situ pula, kita buat sebelah ni. Sekarang saya ada sama juga benda dia. Okay, sama sahaja. Cuma sekarang angle dia dibagi dekat sini. Dia bagi dekat sini. Okey. So sama juga kita resolve dulu. Kita boleh resolve dia kepada X dan Y komponen. Okey. Cumanya triangle dia nanti dia jadi pelik, jadi terbalik lah, lain sikit lah. So dia jadi macam tu, macam tu, macam tu. Jadi macam tu kan. So ni dia punya angle. So kat sini kita punya R, kat sini kita punya Ry, dan kat sini kita punya Rx. Awak silap. Okey.
So kalau dalam kes ni, sekarang RY kita adalah kita punya adjacent dan RX kita adalah kita punya opposite. Ni masih lagi kita punya hypotenuse. Okay. So kalau angle macam tu, angle dekat Y. Okay, angle dekat Y. So Y akan jadi cos. So untuk kes ni, kalau hijau. Okay. So dia akan jadi RY equal to R cos theta dan RX equal to R sin theta. Okay, jadi macam mana kita nak tentu cos ataupun sin, kita nak tentu cos ataupun sin, kita tengok angle dekat mana. Sekiranya angle dia dekat X, ni X, so ni maksudnya, apa maksud angle dekat X? Yang ni lah. Okay, angle tu dekat X axis. So, X akan jadi cos. Kalau angle dia dekat Y, Y akan jadi cos. So kalau X cos, Y sin lah. Ini pula kalau Y dah cos, X dia akan jadi sin. Okay, itu cara nak resolve vector. Okay, kemudian kita dah resolve, kita nak cari dia punya magnitude, kita nak cari dia punya resultant vector, kita gunakan formula ni, Pythagoras theorem. Okay, inilah formula yang ni. R equal to Rx square plus Ry square. Alright. Okay. Okay, dah dapat dia punya magnitude. Kita nak cari direction pula sebab okay, resultant vector. Vector ni dia ada magnitude dan direction dan kita akan gunakan formula yang ni pula. Okay, kita fix pada satu je lah. Kita gunakan yang ni saja. Okay, tan theta equal to Ry over Rx. Okay, Ry over Rx. Okay, tak apa. Itu contoh, nanti saya tunjuk kemudian. Okay, sekarang ada soalan tak berkaitan dengan ni, resolving vector ni? Yang penting sekali resolving vector ni kita kena tahu dia nak jadi cos ke nak jadi sin. Itu sahaja. Ada tak soalan? Tak ada. Jika tak ada, saya teruskan kepada contoh lah. Contoh soalan. Okey, so ini contoh. Ini bukan yang kita tak masuk yang tadi lagi lah. Okey, ini contoh di mana saya ada dua vektor F1 dan F2. Okey. Jadi bila dia ada vektor yang berlainan dimension ni, satu x dimension, satu x axis, satu lagi y axis. Jadi yang ini kita kena gunakan yang Pythagoras theorem tadi, iaitu F sama dengan inilah fx square plus y square. So dalam kes ni fx kita y square. So fx kita adalah 50 ni, f2 sebab dia berada dekat x axis, so ni 50 plus 30. So dapat apa tu? Okay, 58.3 Newton. Okay. So ini kita punya magnitude lah, ni magnitude. Macam mana nak cari direction? Kita gunakan tan theta tu. Okay, tan theta equal to fy over fx. Theta equal to okay, 50 tak, 30 silap. dt divided by 50. So kita akan dapat okay, 30.96. Okay.
So ni dia punya angle dia. Okay, angle dia. So vector diagram kita nak lukis macam mana? Sama macam 1D tadi kan. Apa-apa saya akan lukis vector diagram kan. Sama saja. Okay, so vector diagram dia akan jadi macam inilah. 30.96. So kat sini dia punya magnitude adalah 58.3 Newton. Okay. Boleh? Boleh. Faham. Okay, kita ambil satu lagi contoh je lah. Okay, contoh yang bawah ni. Okay, so kita ada satu vektor ke kanan, satu vektor ke bawah. Jadi nak cari dia punya S. Okay, Sx square plus Sy square. Okay, Sx is 65 square plus 25 square. So kita akan dapat 69.6 meter. So ni dia punya magnitude, direction kita gunakan tan. Theta equal to Sy over Sx. Sy 25 65. So kita akan dapat 21.0. Okay, so vector diagram dia. Okay, jadi macam ni lah sebab dia dekat fourth quadrant kan. Dia punya ni negatif, S2 dia negatif, S1 dia positif. Jadi kita punya vector diagram akan jadi macam ni. Okay. Okay ke? Okay. Okay, sir. Okay, sebenarnya ada lagi satu cara macam mana kita nak represent. Ni kita represent jawapan akhir kita sebagai ni vector diagram. Kita boleh juga tulis dalam bentuk ayat. Okay, kan? Kalau kita nak tulis bentuk ayat kita punya direction ni kita akan tulis 21.0 degree below positive x axis. So kita punya jawapan nanti kita akan tulis S equal to 69.6 meter, 21.0 degree below positive x axis. Okay, yang ini pun sama. Kalau yang ini dia akan jadi F equal to 58.3 Newton, 30.96 degree above positive x axis. Itu kalau kita nak tulis dalam bentuk ayat. Dia punya direction. Okay. Ini direction. Ini yang saya panggil, ini yang kita tengok tadi sebagai angle with a reference line. So reference line kita adalah positive x axis. Okay, contoh kalau kita punya dan kita kira-kira dapat resultant vector dekat sini. Okay, so kat sini dia akan jadi theta below negative x axis. Okay, kalau kita dapat yang macam tu,
dia punya direction akan jadi theta above negative x-axis. Okay, ini cara tulis direction lah. Ada empat cara bukan ada 4 cara, ada 4 pattern. Okay, above positive, below positive, above negative, below negative, x-axis. Kita akan gunakan x-axis lah sebagai reference line sebab senang. Okay, kita tak payah nak gunakan y. Boleh juga nak gunakan y, tapi nanti saya tak nak awak bercampur-campur method lah. Okay, kalau kita gunakan method nak cari theta ni menggunakan tan ni, itulah dia. Dia punya angle memang akan datang daripada x-axis. Okay, sekarang kita tengok pula contoh. Contoh ni contoh yang dalam exam lah selalunya keluar macam ni lah bentuk dia. Dia tak ada keluar simple-simple. Macam ni contoh. So, bila kita dapat soalan yang macam ni, apa yang kita buat? First kali kita buat table ni. Table ni dah siap table, tak apalah, tak ada masalah. Okey, di mana table tu mesti ada kita punya vektor, kolom untuk vektor, kolom untuk x komponen dan juga kolom untuk y komponen. Okey. So kat sini nak isi apa? Kat item ni kita nak isi kita punya vektor. Pertama sekali F1, F2 dan F3. Okey, x dan y komponen ni benda apa? Ini adalah hasil kita resolve sesuatu vektor tu. Okay, contohnya macam ni kan. Okay, macam F1 ni dia memang dah berada dekat axis Y. Jadi kita tak perlu nak resolve lagi lah. Dia F1 memang dah sama dengan Fy dah. Okay, F1 memang sama dengan F1Y lah. Okay, so kita boleh tulis kat sini 10 Newton terus. Tapi disebabkan dia dekat bawah, okay, dia ke bawah, jadi kat sini negatif 10 Newton. Saya tulis 10 je lah, Newton tak payah. Okay, negatif 10. X komponen nak tulis apa? Kosong. Sebab dia berada dekat, betul-betul dekat axis Y. Jadi memang tak ada komponen X lah. Okay, kemudian F2. Okay, F2 dia berada di antara X dan Y. Okay, dia tak berada dekat ni, dan dia ada angle. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena resolve dia. Itu yang kita belajar tadi, resolve. Okay, resolve bila suatu angle tu tak, suatu vektor tu tidak berada dalam axis mana-mana axis. So kita kena resolve dia. Okay, so kita akan resolve pada x dan y komponen. Jadi so kita kena cari yang ini. Kita boleh pecahkan dia kepada yang ini, x komponen dan juga y komponen. F2y, F2x. Okay, so senang saja. Untuk x komponen, first kali kita tengok angle tu dekat mana. So angle sekarang ni dekat x. Okay, angle dekat x. Jadi x akan jadi cos. X komponen akan jadi cos. Okay, so formula dia tadi fx equal to f cos theta. Macam tu. So dekat sini kita buat je lah. F kita adalah 30. So kat sini jadi 30 cos 60. Ni disebabkan dia ada dekat negatif x, dan ni kanan positif, kiri negatif, so kita letak negatif. Okey, untuk y pula, x dah cos, so y akan jadi sin. So 30 sin 60. Okey, positif ke negatif? Positif, sebab dia kat atas. Atas kanan positif, bawah kiri negatif. Okey, kita tengok F3 pula. F3 dia memang berada dekat x axis. Jadi kita akan dapat x lah. Solid lah. 40 ni sebagai x dia. Y dia kosong. Okey, sekarang next step apa yang kita buat? Kita tambah semua ni untuk dapatkan fx dan fy. Okey, kita tambah. So kita akan dapat dekat sini 25, dekat sini 30.
kita akan dapat 16. Okey, magnitude kita gunakan Pythagoras tadi. F, formula dia apa? F equal to set fx square plus fy square. 25 square plus 16 square. So ini kita akan dapat jawapan 29.7 Newton. Okey, untuk direction pula. Direction ni maksudnya kita cari dia punya theta, dia punya theta. So saya gunakan tan tadi, tapi saya terus buat macam ni lah, tan. Masukkan nilai fy kita 16 divided by 25. So kita akan dapat jawapan 32.6 degree. Tapi direction dia nak kita tulis direction. So kita tak boleh tinggal 32.6 begitu sahaja. So macam mana cara nak buat, macam saya cakap tadi. Yang tu yang above ataupun below positive x axis itulah. Okey. So macam mana kita nak tahu dia dekat kuadran mana? Okey, kita tengok fx dan fy. Dua-dua positif, jadi dia berada dekat kuadran positif dulu. Sini positif. Positif, so dia berada dekat kuadran yang pertama. Jadi kita punya gambar dia akan jadi begitu. Ni theta dia. Jadi kita punya direction kita akan tulis 32.6 degree above positive x axis. Okey. Okey, kemudian vector diagram pula. Kita akan ambil inilah vector diagram. Okey, kita lukis vector diagram dia. Okey, sini 32.6 degree. So dekat sini 29.7 Newton. Okey, macam mana? Boleh faham? Boleh. Okey, boleh faham, bagus. Boleh ke nak salin ke? Boleh teruskan kepada contoh yang kedua. Okey, kita masuk example yang seterusnya lah. Okay, example 4, the figure above shows 3 forces F1, F2 and F3. Calculate the magnitude and direction of resultant force on particle O. Okay, item F1, F2, F3. Okay, F1 mana? Ini. X component. Okay, X component. So kita boleh pecahkan dia kepada, saya lukis sikit, sini dan sini. So ini akan jadi dia punya Y F1 X. So angle, kita tengok angle dia. Angle berada dekat Y. Jadi Fy akan jadi cos. Okay, so kat sini akan jadi cos 10 cos 20. Memandangkan dia ada dekat bawah, negatif. X komponen, kalau Y dah
cos, X komponen akan jadi sin. Tan sin 20 degree. Okey, untuk F2 yang ni. Okey, kalau kita nak pecahkan dia akan jadi macam ni satu. F2x dan yang ni atas. F2y. So tengok angle dekat mana? Dekat X. Okey, dekat X. Jadi X akan jadi cos. So X komponen akan jadi cos 30 cos 60. Dia berada dekat kiri, negatif. Okey, Fy pula dah F2x tadi cos, so Fy dah akan jadi sin 30 sin 60 degree. Okey, positif sebab dia berada dekat atas. F3 memang berada dekat X axis, jadi kita terus solid ambil 40 dan kosong untuk Y komponen dia. Okey, tambah macam biasa, kita akan dapat dekat sini 28.4 Newton, dekat sini 16.6 Newton. Okey, magnitude. Okay, saya tak tulis formula lah, saya terus tulis lah. So F sama dengan K ni square plus yang ni square. Plus 16.6 square dapat 32.9 Newton. Okey, so theta pula sama dengan tan. Okey, Fy bahagi Fx, Fy kita 16.6 bahagi dengan 28.4. So kita akan dapat jawapan 30.3 degree. So theta dia 30.3 degree. Kita nak tahu direction, so kita tengok dia kuadran mana. Okey, so kalau Fx positif, Fy pun positif, jadi dia berada dekat kuadran yang pertama. Okey, so dia punya angle akan jadi dekat sini lah. Okey, so direction dia adalah 30.3 degree above positive X axis. Okey, untuk vector diagram jadi macam tu lah. Okey, kat sini 32.9 Newton, dekat sini 30.3 degree. Okey, boleh Okey, itu contoh yang kedua. Kita tengok pada contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Kalau kita ada sekarang ni dia macam ni, kita ada anak panah yang masuk pula. Okey, ingat bila kita nak selesaikan soalan-soalan yang macam ni, nak cari resultant vector ni, pastikan dia punya arrow ni mesti keluar daripada titik yang sama. Jadi kalau kita ada titik yang macam ni, apa yang kita kena buat? Kita kena adjust kita punya gambar lah. Okey, kita punya gambar ni. Jadi dia akan jadi macam ni. Okey, yang ini sepatutnya dia masuk kan, sepatutnya dia kena keluar. Dan dia keluar kat mana? Keluar kat sini. Tu, jadi gambar baru kita dia akan jadi macam ni. Okey, macam tu F2. F3. F1. Jadi macam tu. Okey. So yang F1 ni, bukan F1 ni. Gambar ni kalau kita perasan dia sama macam yang atas ni lah. Okey, sama macam ni. So solution dia pun sama macam ni. So awak boleh rujuk kepada example 3 ni. Okey.
Okey. Rasanya itu saja untuk chapter 1 ni. Dah habis dah chapter 1. Ada apa-apa soalan untuk chapter 1? Okay, video untuk hari ni saya rakam. So, nanti saya akan upload kat YouTube. Nanti awak boleh tengok rujuk balik lah. Okay, apa yang saya cakap. Kalau ada yang tak faham, boleh tengok balik. Okay, ada apa-apa? Baik. Biasa. Tak ada soalan? Tak ada sir. Tak ada soalan. Masa yang ada ni awak bolehlah gunakan untuk buat tutorial question lah. Awak boleh cuba. Sebarang masalah boleh tanya kepada saya. Okey. Dan untuk chapter 1 ni nanti saya akan bagi bukan homework lah, assignment lah. Okey, assignment supaya awak boleh hantar dekat Google Classroom untuk saya pantau awak punya, awak boleh buat ke tidak. Okey. Itu nanti saya bagi tahu kemudian. Okey, soalan ni pun soalan-soalan tutorial juga. Saya akan pilih 1-2 soalan macam tu untuk awak